الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggantikanlah Syekh Zainal Asri yang tak dapat hadir pada malam ini. Dan tidak masalah, jadi kita jalankan juga sekadar yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya adalah kita tetap berada dalam majlis yang seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghanimatu majalis dzikri al-jannah." Ghanimah ni harta rampasan perang. Kalau ghanimah adalah maksud hadis ini, maksudnya sesuatu yang kita akan dapatkan dalam majlis ilmu. Ghanimatu majalis dzikri. Ghanimah majlis zikir. Al-jannah itu syurga. Maksudnya siapa yang datang majlis yang macam ni, insya-Allah dia akan bawa pulang dan dia akan dapat hasil, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Akan pentingnya kita hadir majlis macam ini. Walaupun mungkin jadualnya mungkin lari sikit, guru ni tak boleh main, mungkin ganti orang lain. Yang kita kena tengok adalah masih lagi Allah SWT memberi keizinan, kekuatan, kesempatan, kesihatan untuk kita hadir dalam majlis dan juga saat yang sangat mulia, yang sangat agung ini di antara maghrib dan isyak. Dan malam ini insya-Allah kita baca sikit daripada karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana hari ini masuk kepada 7 Dzulqa'dah. 7 Dzulqa'dah inilah waktu wafatnya Al-Imam Haddad radhiyallahu anhu. Al-Imam Haddad ni seorang imam yang agung, imam Ahlussunnah wal Jamaah, seorang yang sangat ahli dalam bidang tasawuf dan semualah bidang-bidang ilmu fiqhnya dan semualah. Bahkan dikatakan dia sampai darjat mujtahid, tetapi dia tidak membuka mazhab barulah. Al-Imam Abdullah Al-Haddad lahir di kota Tarim dan dia wafat 7 Dzulqa'dah. Kita masuklah 7 Dzulqa'dah. Maka kesempatan yang ada ini memperingati hari kewafatan ulama yang agung ini. Yang terbaik adalah kita membaca kitab-kitabnya. Memperingati hari kewafatan ulama bukanlah untuk kita nak dengar saja kisah dia meninggal apa semua. Yang lebih baik daripada itu adalah kita nak tengok apa yang dia tunjukkan kepada kita dan apa yang boleh kita ambil pengajaran, faedah daripada hidupnya, daripada kesungguhannya, ibadahnya. Al-Imam Al-Haddad sejak umur dia belum balik, masa kecil lagi, dia dah ibadat setiap dia panggil mumayyiz lah. Dah mumayyiz lah, belum balik lagi mumayyiz. Umur lebih kurang 6 tahun, contohlah lebih kurang 7 tahun, 8 tahun, lebih kurang, ada 10 tahun.
setiap hari selepas dia balik daripada mengaji dengan guru dia di masjid, waktu duha. Pengajian itu bila habis waktu duha, dia akan singgah dulu di masjid-masjid di Kota Tarim. Dia akan solat sebanyak 1 rakaat sunat. Belum balik lagi tu. Waktu balik makin dewasa, dia menambahkan rakaat sunatnya sampai 200 rakaat sunat setiap hari yang dilaksanakan oleh Imam Al-Haddad. Sehingga kan neneknya rasa kesian. Dia kata, "Hey, kurangkan solat kamu, kesian aku tengok kamu." Luar biasa. Orang hari ini, nenek dia ke, ibu dia ke, suruh dia semayang. Yang ni nenek Imam Haddad suruh stop semayang, berhenti semayang. Kesungguhan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya, zikirnya, ilmunya, akhlaknya, sunnah yang diamalkannya, semua yang menjadi satu semangat bagi kita untuk mencontohi Al-Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara kitab yang masyhur yang dibaca di Malaysia, di tempat kita, karangan Imam Haddad, iaitu kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Itu kitab Imam Haddad, Nasihat Diniyah. Di antaranya ada Absolut Murid, Hikam Imam Haddad, pelbagai maksudnya kitab-kitab Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Tapi tak apalah. Jadi malam ni kita nak dengar sikitlah apa kan kalau Imam Haddad yang hebat ni, yang mulia ni, yang agung ni, yang menjadi panduan pada ummah. Para ulama memuji Al-Imam Haddad dengan mengatakan Al-Imam Ghazali dalam bidang tasawuf umpama seseorang yang menyediakan kain. Sediakan kain. Kain. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani, dia dalam bidang tasawuf seumpama memotong kain mengikut saiznya. Maksudnya Imam Ghazali ilmu tasawufnya luas. Tapi Imam Sya'rani ambil, dia mudahkan sikit untuk difahami. Maksudnya yang luas, yang laut tu ambil yang maksudnya yang ukuran yang maksudnya boleh dia panggil diambil atau difahami sekadar untuk orang yang ada kadar kemampuan maksudnya. Ada orang yang lebih kemampuannya maka terus mengkaji kitab Imam Ghazali. Dan kata ulama Al-Imam Abdul Haddad di zamannya Imam Ghazali dulu, Imam Sya'rani selepas tu, oleh Imam Haddad. Imam Haddad ni dia lahir sekitar 1000 Hijrah. 1011 ya. Dia dengan kita lebih kurang 400 tahun lah Imam Haddad ni. Bila dia datang, sumbangan daripada dunia tasawuf, dia umpama seorang yang telah menjahit kain yang dipotong dan siap untuk dipakai. Itu kata ulama lah. Maksudnya tasawuf Imam Ghazali luas, kena mengkaji betul-betul, kena baca betul-betul. Kita dapat, macam ni. Masyaallah ni kita baca, okey dah, baca sikit dah nampak, macam ni. Imam Haddad baca tu lebih aman. Maksudnya apa? Ringkas, padat. Dia tak memilih untuk memancangkan karangannya. Tetapi bukanlah bermaksud Imam Ghazali ni karangannya panjang sangat orang tak boleh baca, tidak. Karangan Imam Ghazali itulah menjadi panduan Imam Haddad sebenarnya. Dari sanalah dia mengarang kitab-kitabnya jadi panduan. Dan kitab-kitab Quran dan hadis yang diambil oleh Imam Abdul Haddad. Cumanya nak mudah faham, nak mudah ambil amal tauhid. Sekadar kita ni lah yang tak mampu baca banyak-banyak ni, kita Imam Haddad. Itu maksudnya. Kalau mampu lebih sikit, kita Imam Sya'rani. Mampu lebih lagi, kitab Al-Imam Ghazali, khususnya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Itu sangat penting. Okay, itu kitab Al-Imam Haddad. Jadi ulama memuji Al-Imam Abdul Haddad. InsyaAllah kita baca tengok apa-apa yang ada dalam ini. Tengok fasal-fasal yang boleh kita kongsilah pada malam ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah selamat. Okey. Kita tengok fasal. Allah selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa yanbaghi lil muridi an la yazala ala taharatin wa kullama ahdatha tawadda'a wa shalla rak'ataini wa in kana mutaahhilan wa ata ahlahu falyubadiri bil irtisali
minal jannati minal janabati fil waqti. Ini satu disiplin orang yang nak menjadi murid. Murid itu muridullah, orang yang nak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nak mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah, dan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antara disiplin yang perlu dia ada, yang perlu dia amalkan, di antara amalan yang penting untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah, kata Imam Haddad, segianya, sebaik-baiknya bagi murid itu bahawa sentiasa dia itu selalu dalam keadaan ala taharatin, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci ni, suci pada hadas besar, yang kedua suci pada hadas kecil. Kata Imam Haddad, setiap berhadas ia berwudu dan melakukan solat 2 rakaat. Orang yang berhadas, contoh terjadinya hadas ini dalam kitab mazhab Syafi'i, berita seorang lelaki yang pertama keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Dubur yang belakang, kubur yang depan lah. Sama ada keluar air, keluar angin, walaupun yang keluar itu bukanlah sesuatu yang biasa keluar. Contoh dia apa? Keluar batu ke, keluar besi ke, keluar tanah ke, kemanduan dia daripada belakang dan belakang depan ni lah. Dia termasuk juga bukan batalkan wudu. Allah SWT. Jadi ataupun Allah SWT, orang ini dia tidur tidak tetap pakai punggung, baring itu tidur telak dah, jaga-jaga, batal wudu, kena ambil wudu lain hadas. Di antaranya lagi menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, batal wudu. Maka bila batal saja wudu berhadas, kata Imam Haddad, wudulah dan lakukanlah solat 2 rakaat. Dia panggil solat sunat wudu. Solat sunat wudu ini dalam mazhab Syafi'i boleh kita solat di waktu mana pun, walaupun waktu itu waktu dilarang solat sunat. Contoh bahasa, contohlah waktu ni tak ada sunat ni, tapi kalau ambil wudu masih boleh lagi. Kenapa? Mana kata ulama, waktu yang dilarang untuk kita solat sunat ini apabila solat sunat itu sebab dia di depan, bukan sebab di belakang. Contoh, kita semayang fardu asar, kita tak semayang sunat asar lagi, qabliyah asar tak ada, tertinggal. Maka boleh tak kita semayang sunat qabliyah asar? Boleh. Yang pertama caranya buat dalam waktu asar. Pas semayang fardu asar, balik semayang sunat qabliyah asar. Itu mazhab Syafi'i. Tidak, Allah SWT, dia panggil makruh, boleh-boleh saja, sunat saja, bahkan mendapat pahala sunat qabliyah asar. Ni kalau tak sempat lah maksudnya. Tapi kalau terlepas waktu, lepas maghrib baru teringat nak semayang qabliyah asar, jadi qada. Kalau dalam waktu asar, jadi qada, 4 pahala. Ya? Jadi kenapa tidak makruh, tidak dilarang? Karena sebabnya di belakang, bukan sebabnya di depan. Maksudnya, kenapa kita sembahyang sunat qabliyah asar lepas fardu asar? Karena sebab dia di belakang. Sebab dia apa? Sebab tadi dah masuk waktu asar, kita tak sempat sembahyang sunat qabliyah asar. Kalau kita nak sembahyang sunat istiqarah, sunat hajat, ni sebab ke depan. Istiqarah sebab kita nak sesuatu petunjuk ke depan saja. Sembahyang hajat sebab kita nak sesuatu hajat ke depan ni, sebab kita solat ni. Maka ini larang. Kita buat waktu tu ni larang. Jadi di antaranya solat sunat wudu boleh saja. Solat tahiyatul masjid sebab di belakang. Kenapa? Masuk masjid sembahyang sunat, kenapa? Sebab tadi dalam belakang tu kita masuk masjid waktu sunat, maka sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi solat sunat 2 rakaat. Dan kita kena ingat, kita ni dilarang untuk sembahyang sunat Allah SWT waktu selepas kita sembahyang solat asar. Siapa yang tak sembahyang asar lagi, P6 tak sembahyang asar lagi contoh, boleh tak sembahyang sunat yang lain, sembahyang hajat kau semua, masih boleh lagi, tidak dilarang. Dan sembahyang asar, lepas asar tu boleh dilarang. Kita kena faham juga dalam fiqh itu. Contohnya dia kata, masuk asar dah tak ada yang sunat hajat, dengan sunat hajat jadi pas lupa Allah kalimah dah tak ada, boleh saya nak sembahyang. Tapi kalau dia sembahyang asar dah, waktu tu barulah dilarang. Ya, selepas sembahyang asar, bukanlah bila masuk waktu asar. Bukan bila masuk waktu asar, selepas kita sembahyang asar.
Macam tu. Macam sembahyang raya. Sembahyang raya. Bila kita ini dah tak sunat dah takbir raya waktu Aidil Fitri. Itu selepas kita ini mengangkat takbir Allahu Akbar. Bar saja tak sunat dah untuk kita bertakbir Allahu Akbar Allah. Tak sunat dah selepas sembahyang sunat Aidil Fitri. Sebab sunat solat raya Aidil Fitri dengan takbir raya hari raya haji tak sama. Tak sama. Jadi tak sama tu panjang kita ceritakan. Cuma kita nak kaitkan sikit saja. Tapi kalaulah kita belum sembahyang solat hari raya tetapi masjid dah sembahyang. Okey, orang di masjid daripada dah tak sunat takbir. Yang kita di rumah tak sembahyang lagi, ke sebelah pagi dah tak sembahyang lagi, sunat takbir lagi. Takbir saja. Masih tak dilarang untuk kita takbir. Sehinggalah waktu ke sebelah kita bangun tidur baru sembahyang Allahu Akbar bar saja, dah tak sunat untuk kita bertakbir. Itu kita boleh rujuklah kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dan kitab Syekh Arsyad Banjari pun ada sebut juga tu. Dan kitab Sabilul Muhtadin kita boleh tengok. Malah jadi Allah Subhanahu wa batal wudu, ambil wudu sembahyang 2 rakaat sunat kata Imam Allah la haddad. Dan yang inilah yang dibuat oleh Sayyidina Bilal yang mengangkat darjat dia. Rasulullah dengar tapak kaki dia dalam syurga. Dan ini dalil kata ulama Allah Subhanahu wa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dia solat sunat wudu ini Allah Subhanahu wa dan solat sunat wudu yang dibuat oleh Sayyidina Bilal masih lagi dalam rangka ataupun lingkungan syariat sembahyang. Cumanya dia buat saja yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih lagi dalam syariat, dalam perintah umum untuk solat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan solat sunat wudu ini yang dibuat oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Jadi kata Imam Haddad, solat sunat 2 rakaat jika ia telah berkeluarga lalu mendatangi isterinya, maka hendaklah ia bersegera mandi wajib dari hadas besar pada saat itu. Bagi murid yang nak dekatkan diri kepada Allah, kalau berhadas besar di malam hari dengan isteri jadi junub, segeralah mandi kata Imam Haddad. Allah SWT. Dan tidak berdiam dalam keadaan berhadas besar. Maksudnya jangan lama-lama duduk dalam keadaan junub hadas besar. Ada secara untuk kita ini Allah SWT menghilangkan kemakruhan ketika mana kita berjunub. Bagi orang yang tidur di malam hari tanpa mandi hadas besar, Allah SWT mandi junub, hukum dia makruh. Kecuali dia ambil wudu dulu baru tidur, tak makruh. Dan makruh bagi orang yang berjunub ini ada besar ni untuk dia makan dan minum. Makruh. Bahkan kata ulama dalam fiqh menjadi penyakit dalam perut dia. Kecuali dia wudu dulu baru makan. Wudu dulu makan. Kalau wudu dulu baru tidur, tidak makruh kata. Tetapi sebaik-baiknya lah dia mandi hadas pada malam sebelum tidur. Kecuali lah sejuk dan sebagainya, cukup mengambil wudu kata Imam Haddad. Cuma jangan biar dalam keadaan ada besar macam tu saja. Jangan biar. Kenapa? Seorang murid yang nak dekatkan diri pada Allah sentiasa ala taharatin, dalam keadaan bersih. Bersih zahir, bersih batin. Okey ya? Terus. Dan tidak berdiam dalam hendaklah ia membantu dirinya agar selalu dalam keadaan bersuci dengan cara sedikit makan. Imam Haddad bagi cara untuk boleh jaga wuduk bagi lama sikit. Kata Imam Haddad, wa yasta'inu ala dawami at-taharati bi qillatil akli. Maksudnya apa? Maksudnya hendaklah orang itu dia membantu dirinya agar selalu dalam keadaan taharah, suci dengan bi qillatil akli, dengan sikit makan. Kerana orang sikit makan dia boleh jaga wuduk dia lama. Kerana orang kalau makan banyak, dia akan minum banyak, maka bertambah pun banyak, batal wuduk banyak. Dia kekal lama dalam keadaan wuduk. Bahkan disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati kan, barang siapa yang banyak makan, dia akan datang ke jamban banyak. Barang siapa yang sikit makan akan datang ke masjid banyak. Itu kata hatilah. Jadi Allah SWT. Jadi siapa sikit makan boleh bantu diri dia untuk sentiasa dalam keadaan bersuci. Okey, terus. Dan makan sikit ni sangat penting untuk kita, orang yang bersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah SWT.
Kerana dalam kitab-kitab yang lain Imam Haddad sebut, Risalah Al-Mu'awanah, kata Imam Haddad, siapa yang dia bercita-cita nak dekatkan diri pada Allah, tetapi dia makan banyak, yang kedua tidur banyak, yang ketiga cakap banyak, dia hanyalah angan-angan. Na'udzubillah, bahaya. Tidak ada hakikat, tak ada yang sebenar, dia hanyalah angan-angan. Na'udzubillah min dzalik. Maka makan banyak ni adalah suatu perkara yang dapat membunuh sir ataupun asrar anwar, cahaya-cahaya dalam perjalanan kepada Allah SWT. Makan tadi banyak, kalau boleh sebelum kenyang tu berhentilah. Kalau pun nak makan banyak, ada waktu-waktunya. Di antaranya waktu kita ziarah rumah orang, nak gembirakan hati tuan rumah, ataupun nak beri semangat kepada orang lain untuk tambah, kata Imam Ghazali lah dan kitabnya, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau kita makan memang tabiat makan banyak, maka dia akan mengeraskan hati. Impian untuk dekatkan diri pada Allah hanya menjadi angan-angan tanpa hakikat. Yang banyak. Terus tak makan banyak, insya-Allah boleh jaga wudu. Dia kata Imam Haddad, seorang yang banyak makan, maka ia akan sering sekali berhadas dan akan menjadi susah baginya untuk selalu dalam keadaan suci. Begitu juga sedikit makan dapat membantu untuk bangun di malam hari, dan hal itu merupakan tugas yang terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap murid. Makan sikit ni bagus, dia antaranya apa? Ma'unatun ala sahari wa huwa min akadi wa dhaifil iradati. Makan sikit ni boleh membantu orang itu bangun malam. Bangun sembahyang malam lah, sembahyang pun tak mengantuk, kata Imam Al-Haddad. Dan bangun malam adalah tugas yang penting bagi setiap murid, kata Imam Al-Haddad. Okey. Allahumma salli ala. Terus dan kata Sayyidina Ali, okey, dan kata ulama, Allahumma salli ala, ada tiga lah. Okey, ada tiga, Allahumma salli ala, kumpulan ataupun tiga cara makan. Ini kita pernah sebutlah kalau punya kita yang lain. Kata ulama, makan pagi itu seperti raja. Ini cara nak makan lah. Yang kedua, makan tengah hari itu seperti mana menteri. Makan malam seperti mana hamba. Itu cara nak makan maksudnya. Pagi makan banyak sikit sebab nak raja. Yang kedua, makan tengah hari makan macam menteri. Tengah hari ni mungkin nak balik dah, habis buat bendang lah, nak balik kerja dah. Makan dia pagi apa agak-agak lah. Menteri ni makan tak mewah sangat, pertengahan saja. Raja lebih banyak makan lah, mewah, istimewa lagi lah, puas lagi lah makan tu. Menteri kurang sikit maksudnya. Dan malam makan seperti hamba, kata ulama. Akan bisa disebut biasa-biasa, maksudnya tak sampai terlalu mengenyangkan. Okey ya. Dulu ingat lagi waktu kita hadir majlis, Ustaz Ali dulu mengajak dulu arwah dah untuk bertasawuf kita lah. Dia Ustaz ni, dia kata apa? Dia kata apa, malam ni makan berapa banyak, bukan nak bekerja. Dia terugi saja. So, makan banyak ni tujuan untuk kuatkan badan kita, untuk bagi masa yang kuat sikit lah untuk bekerja. Dia kata dia makan malam banyak-banyak, bukan guna untuk kerja pun, rugi kita dia. Jangan makan banyak untuk tidur. Itu sekali ya. Jadi Allah bersenang amat. Itu cara makan tiga, kata ulama. Okey ya. Terus sesuatu yang diharuskan bagi murid adalah tidak makan kecuali dalam keadaan lapar. Lapar mau makan. Dan ini sunnah Nabi SAW. Dan ini lebih menyehatkan kita. Orang kalau lapar tak makan-makan, itu bahaya pada perut dia. Dan Rasulullah SAW, bila lapar, Rasulullah akan makan. Okey, terus. Tidak tidur kecuali dalam keadaan mengantuk hingga tertidur. Tidak berbicara kecuali jika diperlukan. Tidak bergaul dengan makhluk kecuali dalam pergaulannya. Kalau kita dulu ni sebut, jangan bercakap kecuali perlu. Oh, zaman ni tak bercakap pun, semua diam je. Maka kita semua macam orang sufi, orang wali dah senaknya. Dan zaman ni kita paling sedikit cakap. Kenapa semua main handphone saja? Semua cakap handphone. Tengok duduk di kedai makan, duduk sembang. Mana sembang? Kita duduk di kedai makan juga sekala ni. Kita sedih sikit tengok anak-beranak, mak, ayah, anak 4-5 orang, semua jadi ahli sufi semua. Jadi mata wali semua, semua cakap, insya-Allah. Tunduk semua. Allah. Ingat ada menangis, ada zikir apa semua. Rupanya tu dia. Insya-Allah. Tak masa main game yang anak tu, yang mak tu WhatsApp, Facebook, TikTok apa semualah macam-macam. Zaman kita ni
Cakap memang tak banyak, semua cakap sikit saja. Duduk dalam kereta mana cakap sama isteri, saya handphone. Di rumah mana cakap sama kita. Duduk orang kedai kopi yang tak cakap, korang cakap. Jadi pakcik-pakcik kita cakap masya-Allah. Lebih muda sikit ni. Sengak semua, sengak. Jadi kata Imam Haddad, jangan banyak cakap. Jangan banyak bicara. Kalau kita akhir zaman ni, jangan banyak kita menulis ataupun komen perkara yang tak patut dan yang tak dipanggil apa, bukan kepakaran kita maksudnya, ataupun boleh membawa fitnah, membawa kerosakan, membawa apa-apa saya kemudaratan. Jangan banyak sangat tulis komen sangat. Ada waktu kita boleh komen, ada waktu kita tak boleh komen. Ada orang duduk dalam grup WhatsApp, duduk dalam Facebook, dia tengok macam-macam orang keluarkan, orang pakai komen, tapi dia masih lagi menahan diri dia daripada komen dan kata lebih kurang. Maka ini yang terbaik sekali, menjaga bicara kita ataupun menjaga apa yang kita type dalam media sosial. Menjaga itu murid yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bergaul dengan makhluk kecuali dalam pergaulannya dapat mendatangkan manfaat. Ini sifat murid. Bergaul dengan orang, pastikan ada manfaat, dapat sesuatu daripada orang tu, ilmu ke, doa dia ke, dia dapat pengajaran daripada dia ke. Okey, terus barang siapa yang banyak makan, maka hatinya akan menjadi keras dan anggota badannya akan merasa berat untuk melakukan ibadah. Bahaya hati keras, Karena Nabi SAW bersabda, Allah membenci, Allah tak suka qalbun qasi, hati yang keras. Siapa hati dia keras, Allah benci pada dia. Alhamdulillah. Kita nak tahu dah Allah tak suka pada kita ke suka ke? Setiap hari kena cek tu. Orang lain duk takut orang tak suka pada dia, Allah tak suka, tak takut pula. Ini problem akhir zaman, fitnah, penyakit umat akhir zaman. Penyakit umat akhir zaman, kalau namanya jadi macam nak jatuh ke, macam kawan-kawan mungkin kutuk dia ke di Facebook ke apa ke, dia rasa macam dia tak ada lah apa-apa kegembiraan dalam dunia ni. Padahal itu sebuli sangat orang tak suka, orang suka ni. Yang penting buat baik pada orang lain, dan utamakan kita cek Allah suka ke tak suka pada Allah. Nabi dah beritahu, qalbun qasi, hati keras Allah benci, hati lembut Allah suka. Maka semua boleh cek di hati masing-masing. Seperti mana kata Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kamu boleh tahu kedudukan kamu di sisi Allah. Boleh tahu kedudukan di sisi Allah, boleh tahu, kata Imam Athaillah. Kamu lihatlah tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, di mana kamu berada. Kamu duduk tempat mana? Duduk tempat maksiat ke tempat taat? Hati pula macam mana? Ingat Allah banyak ke sibuk sabut dengan perkara yang selain Allah SWT. Siapa hati lembut Allah kasih, siapa hati keras Allah benci. Maka minta ampun pada Allah, istighfar, taubat pada Allah dengan benar, Allah akan lembut hati kita. Dan pastikan setiap hari hati lembut. Biar doa boleh menangis, semayang boleh khusyuk. Bila tertengok maksiat, tertengok benda yang diharamkan oleh Allah, rasa cepat nak kembali pada Allah, itu hati lembut. Tunggu jadi fa'il dulu, kita ngaji pondok, dia kata apa? Hati ni bila keras ni, dia macam pokok betik yang hijau, yang keras tu. Pokok betik yang hijau, yang keras, yang tak masak lah. Pergi tekan tengok, pergi ketuk tengok, keluar ayak keluar. Picik ni buah betik yang hijau, picik tengok, picik tu ketuk sikit kan, ayak keluar, dia betik ayak, dia menedah ayak lah. Tak menedah ayak kata Tugu kata macam itulah hati yang keras, dinasihati, ditegur, mungkin dimarah oleh orang. Orang kata jangan kau buat macam ni, salah ni. Dengar pasal neraka, dengar pasal syurga, tak tegak hati dia. Hati dia keras, disentuh tak ada pesan, dan tak akan mengalir air mata dia. Datuk buah hati yang lembut macam buah betik yang dah masak, yang ranum. Tekan sikit ayam turun, nasihat sikit, nangis. Walaupun tak menangis di mata dia, hati dia rasa pilu, rasa Allah, nangis di hati dia bagi. Itu hati lembut. Hati macam tu Allah kasih. Hati keras tidak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab apa jadi hati keras? Makan banyak, kata Imam Haddad, makan banyak. Alhamdulillah min dzalik. Lebih lagi lah orang yang lepas dia makan dia tidur terus, hati keras. Kalau pandangan Imam Ghazali, yang pertama, makan ni kalau boleh pepak sebanyak 40 kali. Ini diamalkan oleh Al-Habib Al-Masyhur Mufti di Tarim. Dia kalau makan lama sangat makan.
Dan dia kalau makan, dia makan sikit saja, pepok tu lama maksudnya. Dia pepok sebanyak 40 kali. Cuba pakcik-pakcik macam-macam kita semua, ayah kita, ibu kita semua, balik lagi, cuba try tengok, makan pepok 40 kali. Yang pertama bagus untuk kesihatan, yang kedua cepat mengenyangkan kita. Okay? Sebab mulut kita ni ada apa? Enzim apa dia nama? Tak ingat. Kalau makin lama kita pepok, makin dia campur dengan tu. Dan akan dilawas perut kita. Dia hantar masalah-masalah usus dalam perut. Makan tak betul-betul kita punya. Dan makan mungkin makan yang silap yang tak elok. Jadi pepok 40 kali. Kita bisa try kat dulu lah. Try lah untuk ubat, kita try tengok. Rupanya sat saja pepok 40 kali ni. Tak sampai 1 minit pun. Sat lah. Kan kita pepok cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 10 dah. Kalau orang pepok lambat sikit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak lenguh kan? Tak lenguh kan? Tak ada masalah apa. Buat saja. Jadi itu lebih baik 40 kali. Makan sikit dah kenyang. Yang kedua, Imam Ghazali beri panduan siapa yang makan nasi atau makan roti, makan apa saja yang berat lah, lalu dia nak tidur terus. Kata Imam Ghazali, jangan tidur lagi, melainkan dia jalan dulu 50 tapak. Jalan 50 tapak baru tidur. Kenapa? Kalau makan tidur terus akan mengeraskan hati. Itu juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Orang yang makan terus tidur, hati dia akan keras. Dan hati yang keras akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Okey, itu cara-cara dah lah. Terus dia makan banyak ni memang syok sebab nafsu rasa sedap. Tapi kalau kita makan sikit, lagi syok sebenarnya. Kerana roh rasa sedap. Roh sedap. Orang yang biasa makan sikit, tak makan sampai kenyang, dia tak mau makan kenyang. Makan kenyang tak lazat. Makan kenyang tak puas. Ada puas makan sikit. Kenapa? Roh dah sedap dengan makan sikit. Kalau kita makan banyak, nafsu dapat makanan. Kalau kita makan sikit, roh dapat makanan. Kalau makan sikit itu menyalahi nafsu. Nafsu bila kita menyalahi dia, tak ikut dia, rohani akan kuat. Rohani akan terisi. Akan kuat, akan menjana dia punya kekuatan. Itu kekuatan dari situ. Talut waktu mana dia nak pergi berperang, dia habaq dah, tak pergi jumpa sungai. Dan Quran saja. Minum seteguk air, setapak minum cukup. Yang lebih pada tu. Siapa lebih minum lebih, dia bukan pada kalangan aku, so ikut aku perang. Ni semua orang yang tak boleh berperang pun tak kuat maksudnya. Akhirnya bila tentera dia sampai di sebatang sungai, Allah SWT dalam Quran, yang minum seteguk tu sikit saja, tentera Talut nak lawan Jalut, yang ramainya adalah masuk minum puas-puas bahkan sampai mandi. Tapi dia menang juga. Menangnya Talut ni kerana apa? Kerana tentera-tenteranya yang sikit jumlah mereka, dan mereka dapat menahan nafsu mereka, bahkan dapat kekuatan kerohanian. Kekuatan umat Islam. Jadi makan sikit dah sedap, makan banyak tak sedap. Cuba amal tengok makan sikit, mula-mula perit, dan mana dapat rasa kemanisan dia. Dan sunnah Rasulullah semuanya manis. Ikut Rasulullah semuanya indah. Kita ikut nafsu semua yang tak indah. Makan banyak sakit, tak indah tu. Makan lebih kurang saja, makan agak-agak saja, ikut sunnah Nabi Muhammad. Dapat kesihatan, ringan taat, hati bahagia, hati lembut, dapat ingat Allah. Itu kebahagiaan. Terus sikit lagi dari waktu ni. Terus masuk insya Allah matilah. Terus kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, dan anggota badannya akan merasa berat untuk melakukan taat. Siapa yang makan banyaklah. Banyak makan juga mengakibatkan banyak tidur dan banyak bicara. Siapa banyak makan akan banyak cakap. Siapa banyak makan banyak tidur juga, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Terus sedangkan seorang murid, kita dapat di pasal ni, wal muridu idza kathura naumuhu wa kalamuhu sarat iradatuhu suratan la haqiqata laha. Imam Haddad sebut tadi, kita sebut tadi ada ni. Sedangkan seorang murid jika banyak tidur dan bicara, maka keinginannya sebagai murid hanya akan menjadi gambaran sahaja tanpa hakikat. Angan-angan je lah. Ya. Banyak bicara di sini, bicara yang tidak ada faedah lah. Bicara yang ada faedah, silakan bicara. Silakan. Ajak ilmu atau apa, silakan bicara saja. Okay. Dan jangan bicara juga perkara yang kita tak tahu. Apa saja isu yang ada pada hari ini, kita lebih baik kita serah pada ahli dia. Sepatutnya orang Islam pada hari ini mula rasa takut dengan komen-komen yang mereka telah komen. Kerana betapa banyak isu-isu yang kita komen dan kutuk dan sebagainya, rupanya sebaliknya berlaku. Ini sangat bahaya. Tak kira isu politik, tak kira isu apa saja. Maka sebaiknya lah kita hanya komen, ya Allah hidayahkan, ya Allah orang ni, Allah tunjuk kepada orang yang cukup. Dan kita mengatakan,
kami serahkan kepada ahli ilmu betul-betul yang boleh bahaskan tentang perkara ni. Tak betul, tak betul, cukup kita ikut perbahasan tu. Betul-betul, alhamdulillah. Untuk komen lebih-lebih, kutuk, maki, tidak boleh. Itu dapat mendatangkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus nampak senang. Macam kita lah ni, isu-isu ni lah, ada sikit isu macam-macam ni. Ada orang boleh tengok isu seorang tok guru contoh buat salah sikit, tersilap cakap ke apa contoh, ataupun tersilap sikit maksudnya dalam menakalkan dan sebagainya, buat senang dah jadi macam tersalah faham, jadi macam pelbagai isu, pelbagai macam-macam lah. Sebalik itu dia panggil macam-macam yang problem yang berlaku. Ada orang yang pandang apa, itulah apa tak ikut sangat syekh ni, ikut sangat tok guru ni, itu bukan muslim yang baik. Ada orang kata pula, tengok kan tak betul, itulah kita ini belajar ilmu, belajar adab juga. Saya kisahkan diceritakan oleh Sidi Syekh Rahimuddin. Di situ ada seorang syekh ulama besar zaman dululah, Sayyidina Saleh. Dia tarbiyah anak murid dia, didik anak murid dia, ajarkan ilmu sampai anak murid dia jadi orang hebat, orang cemerlang, aulia salihin juga, orang baik. Satu hari tok guru Allah uji dia. Uji apa? Tok guru tengah berjalan apa semua, dia nampak seorang Kristian perempuan lawa segak, comel lah. Jatuh hati, jatuh cinta. Kristian tu kata, kalau kau nak kahwin dengan aku, masuk Kristian. Dia masuk Kristian. Syekh ni, tok guru ni masuk Kristian dia. Allah senang. Dia masuk Kristian, murtad. Ini ujian Allah. Lepas tu anak murid yang benar, yang jujur, yang hati yang bersih, dia pandang ini urusan Allah. Pada guru aku tak tahu apa sebab dia sebalik itu, apa hikmah dia. Tugas aku adalah mengajak kepada Allah, mengajak kebaikan pada guru aku. Itu saja. Anak murid buat apa? Kita jadi apa kita anak murid dia? Kita buat apa? Tok guru murtad, masuk Kristian, tinggal belajar ilmu. Kalau kita lah, kita kata apa tok guru tu? Kalau kita macam lah, ini tak guna betul lah tok guru ni, apa punya lah, patutlah aku nak tengok dia macam, tak ada. Anak murid yang benar macam mana kau buat. Tok guru dia bila murtad, masuk Kristian, kahwin dengan perempuan ni, perempuan Kristian ni, tok guru dia bekerja. Dia tak jadi tok guru, kena bekerja lah, cari duit, nafkah. Dia bekerja, bergolak kambing. Anak murid tahu kata tok guru dia duk golak kambing di padang sana. Anak murid setiap hari main ziarah tok guru dia. Murtad dah. Dia main buat apa? Wahai guru kami, baliklah pada Islam, baliklah pada Allah, taubatlah pada Allah. Kami rindu pada majlis ilmu. Kebaikan engkau sangat banyak. Ini ujian Allah pada engkau. Ingatlah Allah, kembalilah kembali. Setiap hari main pujuk. Hari pertama dia tak terima, hari kedua tak terima. Lama-lama dia teringat Allah, astagfirullah, taubat, masuk balik Islam. Dan kata anak murid, wahai syekh, bimbinglah kami balik ke jalan Allah SWT. Masuk balik ilmu, mengajar. Ini sepengajaran kepada kita. Bukan kita memijak seorang yang mungkin diuji oleh Allah SWT. Kata Sayyidina Ali, takutilah kamu dosa para ulama. Dosa ulama ataupun kesalahan ulama dapat melonjakkan mereka lebih tinggi lagi dengan taubat mereka pada Allah SWT. Apa kata Allah, kalau aku cakap macam ni, silaplah aku, astagfirullah. Lagi tinggi derajat mereka di sisi Allah SWT. Maksudnya yang tak kenal tu, cakap saja. Yang ahli ilmu cakap lah. Dan kita sebagai murid, kita orang di bawah orang awam, pandanglah ini ujian Allah. Aku tak tahu apa sebab Allah buat macam ni pada orang ni. Aku tak tahu ujian aku yang Allah akan uji aku. Allah Alam. Ada tugas aku adalah menyampaikan kebaikan, menyebut kebaikan, bercakap dengan kebaikan, komen dengan kebaikan, dan juga mengajak kepada kejalan Allah SWT. Itu saja. Walaupun dia seorang ulama sekalipun. Ini nak murid yang sebenar saja. Kita kena masyarakat yang macam tu. Yang cepat. Memang pun 1000 kebaikan yang ulama tu buat, satu kesalahan, satu kontroversi dan sebagainya, terus orang kata apa? Tak dipakai ulama ni. 1000 kebaikan yang dia buat macam mana? Hapuskan? Tidak. Yang terbaik adalah kita bincang, kita jumpa, perbaiki balik, semua bergelok balik, jalan bergelok balik. Tak ada masalah apa? No problem. Tambahlah guru ulama yang bila tersalah mereka tarik balik. Itu lebih baik. Maka akan harmoni, akan damai. Yang kita terikut dengan golongan-golongan yang memang mencari kesalahan dan memang nak menghina orang yang salah, nak membuang orang yang salah. Dan kalau Rasulullah mengajak orang yang salah kepada kebaikan, kepada benar yang betul. Maksudnya tak mau tengok muslim ni jatuh, nak tengok semua muslim kembali dapat kebaikan, kemuliaan. Itulah adab tasawuf ataupun akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi, cuba buat main tengok sunnah, dalam sunnah ni, dalam hadis ni ada Rasulullah ni bila sahabat buat salah ataupun umat buat salah pada waktu itu, Nabi pijak mereka, buang mereka, tendang mereka. Mana ada. Satu kisah dari riwayat yang sahih, datang kepada Rasulullah seorang masuk Islam. Nabi kata tak boleh zina, tak boleh arak, kena buat macam ni dan macam ni.
Dia balik tahu berapa lama dia minum arak balik. Dia suka minum arak. Mai kat Rasulullah, ya Rasulullah saya minum arak. Dia langgar syariat. Tak ikut Rasulullah ni. Rasulullah buat Rasulullah hukum dia. Sebab dia balik. Rasulullah jangan buat dah. Cukuplah taubat kepada Allah. Nabi tak kata pun engkau ni aku dah cakap dah kan. Itulah tak bagus sama ni. Dah. Jom kutuk orang ramai. Jom kau orang ramai. Dah. Sebab ikut dia panggil apa? Cara yang betul maksudnya. Kalau itu serah pada ahli dia macam mana. Dia balik berapa lama dia minum arak pula mai pula. Dia tanya Rasulullah saya minum arak pula ni. Rasulullah sebab lagi jangan buat dah apa semua. Kali ketiga dia main sahabat ada yang maki dia. Ada yang celah dia. Kenapa engkau ni. Rasulullah marah. Rasulullah marah pada siapa? Pada orang yang ulang langgar syariat Allah ni. Arak ni ataupun orang yang mengutuk, menghina orang yang maksiat pada Allah. Nabi marah pada dia ni. Sahabat yang marah dia. Nabi kata, orang ini maksiat kepada Allah. Apa hak kamu untuk mengutuk, mencaci dia? Sedangkan dia adalah orang yang cinta Allah dan Rasul dia. Nabi kata, minum arak ni cinta Allah, cinta Rasul. Tetapi dia lemah dengan nafsu dia, dengan syaitan yang hasut dia. Sudah selesai. Hukum sudah. Dua orang hidayah sudah. Nabi SAW. Dan kita macam mana? Bukan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan adalah hati kita sikit pun nak tengok mukmin jatuh. Walaupun orang tunggu kita tak setuju bagaimana dia mukmin, kita jaga dia. Takkanlah orang pahaman Wahabi sekalipun kita hanya cakap benda yang betul saja. Ini pandangan dia, ini macam yang betulnya. Kamu tak mau terima, tak apa, orang kata tak dapat, alhamdulillah. Kami tak akan maki kamu, tak akan caci kamu. Bahkan tak akan angkat jatah untuk bunuh kamu, tak akan. Kenapa kamu ahli kiblat, masih lagi Muslim? Dan kami nak tengok kamu ini kembali ke jalan benar. Tak jadi ekstrim. Jadi orang betul-betul ada rahmah, kasih sayang, adab. Itu saja. Nak tengok betul maksudnya baik semua. Itu yang Rasulullah bawa. Macam abang tu, itu penting sangat-sangat. Dan itu semua boleh kita dapat dengan hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendapat semua cahaya dan isyarat ataupun panduan daripada Allah hidayah untuk dia betul dalam akhir zaman. Akhir zaman ni isu makin banyak, fitnah makin banyak. Apa pendirian kita? Pendirian kita hendaklah kita memegang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aita syuhan muta'an wa huwa muttaba'an wa dunya mutaratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika bi khuwaisat nafsika. Pesanan Rasulullah, siapa nak ambil selamat, tak mau ambil akan datanglah ujian yang besar pada diri dia, fitnah. Akan jatuh dalam dosa. Akan terikut dengan akhir zaman yang sangat bahaya. Nabi kata, bila kamu lihat bakhil yang ditaati, nafsu yang diikuti, dunia yang terkesan di hati manusia, yang keempat, seorang yang kagum dengan pemikiran dia. Dia paling betul, semua dia betul. Waktu ni kata Rasulullah, hendaklah kamu jaga diri kamu dan keluarga kamu saja. Dosa komen banyak sangat, maksudnya serah pada ahli saja. Kenapa? Ini zaman bahaya. Orang ni buat salah, dia dosa dengan Allah. Ini tapi komen kutuk pun dosa dengan Allah, dua salah. Dan syaitan tepuk tangan. Kenapa? Umat dalam keadaan dosa. Hak buat maksiat ni dosa, hak kutuk buat maksiat pun dosa. Hak salah cakap pun adalah salah dia. Hak kutuk pun salah juga. Sama-sama maksudnya tak dapat kebaikan. Yang dapat kebaikan macam yang salah kita ambil. Tak apa, insya-Allah macam ni Rasulullah ajak kita rahmah, dia sayang sama kita. Mukmin tu kata Rasulullah macam mana? Macam mana dua tangan. Macam tu. Macam tu dia, macam tu. Nah, di sini Rasulullah kata mukmin macam mana? Mukmin itu macam mana satu binaan. Saling menguatkan maksudnya. Bukan saling kutuk, mengutuk, rendahkan, hancurkan ini, hancurkan ini. Kalau kita satu binaan, kita hancurkan yang bawah, kita akan jatuh. Bukan kawan kita sahajanya hancur. Sama-sama jatuh semua. Syaitan macam ni. Yahudi macam ni. Iblis buat mati terus, happy. Kalau kita selamatkan sama kita, rahmah sama kita, pandang ini ujian Allah pada orang ni. InsyaAllah doakan hidayah. InsyaAllah ada jalan yang baik, InsyaAllah selesaikan. Alhamdulillah Allah akan angkat derajat kita umat. Yang penting Nabi kata apa? Peduli keluarga dan peduli diri sendiri. Selamatkan dari fitnah. Hifzul lisan minad dam, hifzul lisan minad dam, hifzul liya minad dam, hifzul qalbi minal ham. Tiga panduan besar di akhir zaman. Dari hadis Rasulullah, yang pertama, jagalah lidah daripada dosa. Dosa maksudnya mengkafirkan orang, memfitnah orang, mencaci maki orang Islam, sebarkan benda-benda yang tidak elok pada orang Islam. Yang kena jaga. Yang kedua, jaga tangan yang tumpahkan darah orang Islam. Gaduh macam mana pun sesuai dengan elok. Yang siapa yang angkat tangan, tumpahkan darah. Yang ketiga, hifzul qalbi min al-ham.
Jaga hati ni daripada ham. Hal ni macam duka cita lah. Maksudnya jaga hati daripada berpihak pada orang yang tak betul, golongan yang tak betul. Di tanah Arab contoh, 2 kumpulan berperang, Islam atau Islam, tak tahu sama betul. Okey, jaga hati yang pihak dulu. Kenapa? Kalau kita pihak salah satu, kita pun akan Allah SWT terkena juga, bahkan dalam pinaka Allah tersentuh juga. Kenapa? Dua-duanya zalim. Kenapa? Ini bunuh orang Islam, yang bunuh orang Islam. Al-qatilu wal maqtul finnar. Al-qatil pembunuh, itu isim fa'il. Wal maqtul isim maf'ul, iaitu orang yang dibunuh. Dua-dua finnar dalam neraka, kata Rasulullah. Yang dibunuh ni nak membunuh tapi tak pandai silat, tak pandai mengkerih. Dia main mengkerih, tak pandai, kena tikam dulu. Padahal dia niat bunuh kawan dia, yang kena bunuh masuk neraka, yang membunuh masuk neraka juga, walaupun tak mati betul, mati nanti. Bila berlaku dua pertemuan orang Islam, panduan terbaik, selamatkan hati ku tak pihak dan sebab ikut sekarang apalah, doa hidayah sudah, dakwah kepada kebaikan sudah. Yang pertama ikut juga, pulanglah. Itu panduan akhir zaman. Jagalah daripada komen-komen tu, jagalah daripada mengata-ngata tu, jagalah daripada sangka-sangka tu. Semua itu akan membawa kita kepada fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman tu bukan sekadar fitnah orang tu, kita join tu fitnah akhir zaman juga. Hadis terakhir dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, al-qa'im ataupun qa'im, orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang Allah selamat, orang yang baring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang yang jalan. Maksudnya orang yang tidur tak ambil tahu pasal fitnah, itu lebih baik di akhir zaman, lebih selamat daripada dosa. Yang kedua, orang yang tidur lebih baik daripada orang duduk. Orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Duduk ni baik lagi, kerana apa? Dia tak tidur, dia ambil tahu juga tapi dia tak komen. Dia baca juga isu-isu, tengok juga, duduk tengok, oh apa dia buat macam ni, ambil gambar. Aku doa hidayah sedang. Hari ketiga, diri. Diri ni maksudnya macam nak join lah, tapi tak join lagi. Masih lagi ada kebaikan dia. Yang penting jangan berjalan pergi. Berjalan pergi ke fitnah, akhirnya tu dosa dan atau fitnah akhir zaman. Diri tengok dah lah. Oh isu ni apa ni? Oh isu ni, tak apalah. Ya Allah, hidayah kepada orang Islam. Aku tak tahu siapa betul lah ni, hidayah kepada orang Islam. Selesai. Komen saja, mulalah dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tambahlah orang baca komen kita, orang baca tulisan kita, disebarkan ribuan orang, siap nanti bertanggungjawab nanti akhirat. Alhamdulillah min zalik. Jadi yang salah maafkan saja, betulkan menjadi elok. Yang betul dah kita teruskan saja. Doakan hidayah, betul sama kita, sokong sama kita orang Islam. Yang jatuhkan kita sama-sama kita, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Dan pembacaan kitab Al-Imam Al-Haddad wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna lillahi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.